الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Seperti biasa menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan pesan kepada sahabat supaya bertakwa kepada Allah SWT. Dan untuk menghidupkan sunnah Nabi itu, saya berpesan pada diri saya sendiri dan saya mewasiatkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, marilah kita bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak lupa juga saya mengajar hadirin hadirat muslimin muslimat, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, dengan limpah kurnianya jua ya, kita dapat himpun pada malam ini dalam satu majlis jamuan silaturahim ICS. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada hadirin hadirat muslimin muslimat yang sudi melapangkan masa bersama-sama kita pada malam ini. Subhanallah. Semoga Allah SWT jadikan perhimpunan kita ini mendapat rahmat dan keberkatan di sisinya, insya-Allah. Dan tak lupa juga saya mengalukan kedatangan wakil-wakil NGO daripada Young Muslim Sport Club, subhanallah, daripada Institut Al-Qayyum, daripada wakil-wakil IPSI, Hidayah Center, Baitul Ilmi dan juga Muslim Hate, subhanallah. Kita ucapkan selamat datang dan terima kasih. Jadi alhamdulillah, untuk tidak kita melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemput kita punya pengerusi ICS, saudara Zamri bin Muhammad Ali, untuk memberi ucapan sepatah dua kata. Dipersilakan dengan sukacitanya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang berbahagia pengurusi majlis Ustaz Adnan, yang berbahagia penasihat ICS Al-Fadhil Ustaz Ali Hassan, yang berbahagia Ustaz Yunus daripada Yayasan Ta'lim Kuala Lumpur, yang berbahagia tuan-tuan Presiden dan para AJK dan wakil-wakil staf-staf daripada IQ, Institut Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, daripada Hidayah Center, Young Muslim Sport Club, IPSI, Muslim Aid, Masjid Paya Terubung dan Surau As-Solihin Sungai Pinang. Jazakumullah khairan. Pertama kali saya ucap terima kasih kerana kesudian semua, alhamdulillah, untuk hadir ke majlis yang jamuan silaturahim ICS yang julung-julung kalinya dianjurkan, insya-Allah. Dan juga saya nak cerita sikit mengenai penubuhan NGO ni lah, insya-Allah. NGO ni mula-mula ditubuhkan pada 20 hari bulan. Dia diregister, diluluskan oleh ROS pada 20 hari bulan 2 2012, alhamdulillah. Dan kita mula gerak kerja kebajikan kita pada
bulan 3 selepas mesyuarat agung. Alhamdulillah NGO kita memfokuskan kebajikan. Sebab apa kita memfokuskan kebajikan? Sebab apa? Kita nampak keperluan orang Islam ni buat kebajikan. Subhanallah. Sebab pertama sekali mula terdetik di hati-hati saya dan kawan-kawan saya lah, mula terdetik untuk kita tubuhkan NGO ni sebab tahun lepas peristiwa yang 12 orang Muslim ditangkap oleh sebuah jabatan agama di satu negeri lah, di dalam gereja. Jadi kita sebagai orang Islam, apa reaksi kita sepatutnya? Takkan sekadar nak tengok TV saja, jadi kita rasa duka cita. Jadi kami mula berbincang lah, kita kena buat sesuatu setakat kemampuan yang kita ada. Subhanallah, sebab kita macam majlis-majlis agama semua kita banyak, tapi kebajikan ni kita kena khususkan. Kita perlu, macam kami merasakan perlunya satu NGO yang 100% fokus kebajikan, supaya kita tak lari, tak ada masa yang penuh untuk kebajikan lah. Jadi alhamdulillah kita ada misi kita. Kita bukan kata kita saja nak buat kebajikan, kita nak ajak seluruh umat Islam buat kerja kebajikan. Subhanallah, setiap kita kena buat kerja kebajikan. Selain daripada kita menambah ilmu, alhamdulillah kita buat ibadah, kerja kebajikan. Kita bantu orang susah, kita bantu jiran kita bantu, bahkan kita bantu yang bukan Islam kita bantu. Itu matlamat ICS. Bukan kata setakat kita bantu orang Islam, orang bukan Islam kita bantu. Subhanallah. Jadi banyaklah antara pengalaman kami masa mula-mula, alhamdulillah. Antaranya macam di ada satu tempat tu, bila muslimat tu suami dia kena tangkap, jadi dia tak ada duit. Jadi dia tak ada duit, Kristian pelawar untuk bayar sewa rumah. Alhamdulillah berita tu dengan izin Allah, berita dapat kami. Time tu kami tak ada duit, alhamdulillah. Koleksi Allah hantar duit dari mana? Allah yang tahu. Allah hantar duit, cukup duit untuk dia dalam 3-4 bulan untuk bayar sewa. Alhamdulillah suami dia dah keluar dah. Sekarang alhamdulillah depa elok depa duk, dan kami bagi bantuan setiap bulan untuk meringankan beban depa lah. Alhamdulillah. Jadi, dan kami juga ICS juga kami tak dapat bantuan daripada mana-mana jabatan kerajaan ke apa, tak ada. Siapa yang bantu kami dari segi kewangan maupun dari segi tenaga, tuan-tuan semua lah. Alhamdulillah. Subhanallah. Orang Islam semua daripada semua lapisan bantu kami. Walaupun kami baru saja dekat mana kita, alhamdulillah. InsyaAllah kita tuan-tuan puan boleh tengok slideshow nanti insyaAllah. Jadi pada hari ini juga kita meraihkan dan meraihkan sahabat-sahabat ICS kita, iaitu sukarelawan-sukarelawan yang sudi bersama kita. Alhamdulillah. Semua sangat subhanallah, mereka sanggup bersama kita untuk bersama-sama buat kerja kebajikan. Sebab apa? Selaras dengan visi kita. Bukan kata kita nak buat kerja kebajikan, kita nak ajak semua orang Islam buat kebajikan. Dengan visi kita pula, kita nak insya-Allah satu hari ini kita nak jadi satu NGO yang kita bantu seorang tu sampai selesai masalah. Tak kira, mungkin dia kalau dia perlu kewangan, kita bantu dari sisi kewangan, cari kerja untuk dia. Kalau dia macam contoh malas nak bekerja lah, contohlah. Ada juga kes yang kami jumpa. Kita nasihat dia, kita dampingi dia, kita rapat dia sampai dia pergi kerja. Kita tolong cari kerja untuk dia. Kami pun ada juga cari kerja lah, alhamdulillah. Kita ada kenal restoran-restoran yang mana sekarang mereka tak ada tak belajar tinggi, susah nak dapat kerja, kami tolong cari kerja, alhamdulillah. Dekat mana kita mampulah setakat ni, alhamdulillah. Jadi saya mewakili sahabat-sahabat saya, semua orang-orang muda, subhanallah. Jadi kalau macam abang-abang kecil-kecil ada anak-anak, ajak sertai kami insya-Allah. Kita buat kerja kebajikan. Insya-Allah kami pun insya-Allah mungkin dalam masa terdekat ataupun bila dah bersedia, kita akan buka kelab remaja ICS insya-Allah. Kita nak ajak remaja ni, kita daripada kecil, daripada sekolah buat kerja kebajikan. Di samping kita buat kerja kebajikan, bukan kerja kebajikan kosong lah. Kita sampaikan mesej Islam, subhanallah. Kita nasihat, kita dekat mana kita ilmu yang kita ada, kita nasihat, kita bagi sedikit peringatan, dan juga untuk orang bukan Islam kita sampaikan juga mesej Islam setakat mana kita mampu. Kita juga ada buat antara program-program mingguan. Program ni tiap-tiap minggu kita buat dengan dibantu dan dengan kerjasama alhamdulillah oleh IQ Malaysia. Banyak bantu. Kita buat program makanan percuma untuk gelendangan. Dan juga mereka memerlukan di Jalan Masjid Kapitan Keling, daripada corner belah hujung sampai hujung dekat tokong Cina tu. Kita nak boleh nampak di sana, kita boleh nampak macam-macam style. Orang susah, orang sakit, macam-macam. Kita bagi makanan dan minuman percuma tiap-tiap hari pagi. Program ni dah dilakukan oleh agama lain lama dah. Macam Hari Ramah, Hari Krishna. Daripada tiap-tiap hari daripada buat dah. Alhamdulillah kita mulakan. Tak apa, daripada kita mulakan. So, bagi makan itu sunnah besar.
kita bagi makan, subhanallah. Jadi saya mengajak abang-abang, tuan-tuan semua join kita tiap-tiap hari Ahad depan Masjid Kapitan Geling. Kita berkumpul tepat pukul 12.30. Kita berkumpul 12.30 dan kita akan tunggu dalam 5 hingga 10 minit sebab kita ada customer tetap lah yang mana tahu kita rawat, yang abang-abang beca. Mereka tak ada rumah kerana mereka tidur. Yang mana bila kami sembang mereka, kami dekati, ada yang tak ada rumah, tidur dengan beca. Habis-habis kerja, tidur dengan beca. Mandi kat tanah awam. Kita dekati mereka, kita tengok, kita cuba bantu. Dengar kata mereka nak buka Anjung Singgah, Allah, kita cuba tengok. Mungkin kita boleh masukkan mereka, sediakan tempat tinggal, insyaAllah kita usaha. Dan juga lain-lain program kita mendekati orang-orang susah ni. Kita tak tunggu mereka main kita pergi kat mereka. Kita bantu isi borang zakat untuk mereka dan kita tolong apply semua kita buat. Sebab tu kita memerlukan komitmen. Terutama saya mengalu orang muda. Orang muda mai kita buat kerja kebajikan. Subhanallah. Kita buat kerja kebajikan kerana Allah SWT. Kita tolong orang susah semua. Bukan saja kita tolong orang susah, iman Islam akan naik insya-Allah dengan kerja kebajikan ni. Salah faham terhadap Islam pun insya-Allah. Bila tengok orang Islam nak bantu orang. Dan kita bantu dengan senyuman, dengan akhlak yang baik insya-Allah. Senyum, kita bantu dengan akhlak yang baik. Insya-Allah. Jadi kami juga mengalu-alukanlah kepada para hadirin selain daripada bantuan tenaga, bantuan dari segi kewangan, dari segi apa saja. Macam kami ada bantu untuk rumah-rumah yang terbakar kan. Kami akan cuba insya-Allah secepat mungkin kami akan pergi ke rumah tersebut, tengok apa yang mereka perlu. Mungkin dekat kita mampulah dari semua kewangan. Lepas tu kalau pakaian, kita ada juga terima bantuan dari segi pakaian, peralatan rumah, kita akan bantu insya-Allah. Jadi mudah-mudahan saya mengharapkan juga doa daripada tuan-tuan dan puan semua lah. Doa mudah-mudahan usaha kami yang kecil ni dipermudahkan Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah SWT dan diberkati Allah SWT. Jadi saya pun tak mau cakap panjang lah insya-Allah. Jadi saya sekian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita dah dengar sebuah ringkas sikit penerangan daripada pengurusi kita. Alhamdulillah, kita serulah kan, orang-orang muda bersama-sama lah kita, bersama dengan kita sebagaimana firman Allah Ta'ala, kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah kata, bantulah kamu, tolong-menolonglah kamu dalam perkara-perkara kebaikan dan jangan kamu membantu dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Subhanallah. Daripada ayat ni insya-Allah kita seru semua sahabat-sahabat kita sama-sama kan. Kalau orang Islam tak bantu orang Islam, siapa lagi nak bantu? Kata orang tua kata, bukan saya kata. Dia kata penyapu ni kalau satu tak kuat, tak boleh sapu apa. Penyapu satu, penyapu diri satu, nak sapu apa? Dia nanti patah. Tapi kalau dia dah jadi satu bekas, subhanallah, kalau ayat bah pun kita boleh sapu keluar macam tu. InsyaAllah. Jadi untuk melengahkan masa kita nak jemputlah kita punya penasihat ICS Al-Fadhil yang berbahagia, Ustaz Alim bin Hasan, untuk beri sepatah dua kata ucapan, dipersilakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah ikhwatul iman. Kita berkumpul pada perhimpunan ini alhamdulillah di atas majlis ICS, alhamdulillah. Ikhwatul iman, pengurusi ICS dah menjelaskan tentang kewujudan ICS. Secara daftar dia, umur dia baru 8 bulan. Merangkak pun tak boleh lagi. 8 bulan, budak 8 bulan boleh apa? Boleh riau kan? Tapi subhanallah. Ikhwan, yang pertama sekali ikhwan, bila kita sebut kebaikan, Allah memperkenalkan perkataan al-birru. Al-bir. Darat pun al-bir. Untuk membawa maksud kebaikan itu luas dia macam bumi terhampang. Dia tak ada segi dia. Kita nak letak satu bucu sana, tak boleh. Dia begitu luas. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Barri al-birru samalah.
Tapi di situ maksud dia darat, di sini maksud dia kebaikan. Darat ni luas. Pelik, ayat ni pelik. Zaharal fasadu fil barri, darat begitu menyeluas pun boleh rosak. Pun boleh rosak. Maksud dia makhluk perosak tu cukupnya champion. Sampai dia tak bagi ruang kepada yang tidak rosak. Boleh rosak. Zaharal fasad. Kamu boleh nampak fasad itu tak mana-mana. Subhanallah. Dahsyat. Tapi untuk kebaikan juga Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri. Tolong menolonglah, ta'awunlah kepada bir, kepada kebaikan. Kalau kerosakan boleh merosakkan darat, demikianlah kebaikan boleh membawa maslahat kepada darat. Subhanallah. Ini satu ayat yang sangat-sangat membawa kita kepada beriman pada Allah. Ikhwan, kita buat baik ini betul-betul kerana Allah. Sebab itu adalah tapak asas dia. Tapak asas dia adalah akidah, tauhid kita pada Allah. Memang orang-orang bukan Islam dia lebih advance daripada kita. Dari segi dana ke, dari segi apa, dia advance. Tapi kita tidak boleh berputus asa kerana rahman Allah itu luas. Apa beza seorang Muslim memulakan kebaikan kerana beriman pada Allah? Itu Nabi menyebut dalam hadis Imam Muslim. Hadis itu panjang, saya ambil di tengah dia saja. Nabi menyatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sangat dahsyat. Al-aun. Allah sentiasa memberi pertolongan dan bantuan, jalan keluar daripada masalah kepada hamba-Nya. Selama mana hamba itu memberi bantuan kepada saudaranya. Allahu akbar. Katalah daripada rumah nak langkah ke tadi Ustaz Zamri Habang tadi nak langkah ke Masjid Kapitan Keling nak bagi bantuan. Berapa langkah? Selangkah itu membuka satu pertolongan. Wallahu fil aunil abdi. Rupanya kebaikan yang kita buat itu diasaskan di situ. Lagi banyak kita tolong orang, lagi banyak Allah menolong kita. Kurang kita tolong orang, kuranglah bantuan Allah kepada kita. Karena itu ada satu kisahnya menarik. Tapi kisah ini dhaif. Jangan cerita ke orang lah. Yang dhaif ni kita jangan cerita ke orang. Riwayat dia sangat dhaif. Tetapi sangat menarik, menghiburkan hati. Iaitu riwayat zaman Nabi Sulaiman. Ini ada di dalam kitab himpunan hadis-hadis Israeliat. Tapi Israeliat dia tu taklah parah sangat. Bolehlah nak. Tapi jangan cerita ke orang lah. Sendiri makan, sendiri simpan lah. Itu seorang kan Nabi Sulaiman ni katanya boleh bercakap dengan binatang. Bukan binatang cakap Arab. Sulaiman memahami bahasa dia. Datang mak burung. Mother of the bird, not angry bird. Mother of the bird. Mak burung mai. Mak burung ni mai duduk sahabat, kosong lagi ada. Tapi tempat saya jangan duduk ada kosong. Duduk. Mak burung ni datang kepada Sulaiman alaihi salam. Dia mengadu dengan Sulaiman. Dia kata apa? Sulaiman, aku susah payah bertelur, aku peram, tiba-tiba telur aku hilang. Tak apa, Nabi Sulaiman kata, nanti aku hantar 2 jin pergi tengok siapa curi telur. Maka burung ni pun bertelur. Tiba-tiba mak burung ni memang mengadu lagi. Telur dia hilang. Dan kali ni mak burung kata dia tahu siapa ambil. Dia pasang CCTV, dia nampak kawannya ambil tu, dia nampak. Jadi Nabi Sulaiman pun jin lah kan. Security kita pun lena. Jin lagi lena. Nabi Sulaiman hantar 2 jin yang gagah. Panggil kawan yang curi tu. Lagi sekali kalau hang curi, hang kena dengan aku. Tiba-tiba mak burung tu datang mengadu, hilang lagi telur dia. Saya pendekkan cerita. Murkalah Nabi Sulaiman. Tapi riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Tak boleh disampaikan pada orang. Dengar. Lepas tu biar dia hilang begitu saja. Maka Nabi Sulaiman panggil pemuda itu, hang jaga baik-baik. Lagi sekali hang mencuri, hang tengok 2 ekor jin. Aku suruh jin tu koyak badan hang 2. Satu baling ke timur, satu baling ke barat.
curi sangat. Maka menjelang beberapa bulan, mak burung tu datang mengadu. Hilang juga tulang dia. Maka heranlah Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman first dia cari jin. Cari jin, hantar jin lain pergi cari jin ni. Tak tahu jin tu mai berlemuh-berlemuh. Muka berlemuh, adanya lebam tandai. Berlemuh. Nabi Sulaiman kata, aku suruh jaga pokok yang pergi mandi air kolam air panas ni pasal apa? Dia kata, tak Sulaiman, tak. Kami jaga pokok tu. Jaga pokok tu. Dan kami nampak budak ni nak ragas. Kami pun ikut perintah hang. Kami nak pegang, kami nak koyak. Elok-elok tangan dia tu nak ambil telur. Kami nak pegang dia. Tiba-tiba datang satu makhluk lain. Dia pegang kami, dia baling seorang ke timur, seorang ke barat. Nabi Sulaiman heran. Jin yang Nabi Sulaiman hantar jaga, malaikat Allah hantar bela budak ni. Heran Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman pun panggil budak tu. Nabi Sulaiman kata kepada budak ni, hang ni betul-betul siapa? Aku hantar jin, Tuhan hantar malaikat. Sedangkan hang ni pencuri. Dia kata, tak ada apa wahai Sulaiman. Tak ada apa. Saya pernah mendengar daripada Nabi Sulaiman, apabila kita membantu orang, Allah akan membantu kita. Jadi bila saya nak agih naik pokok, nak ambil telur tu, di pokok tu ada satu keluarga miskin suka bersandar. Maka setiap kali saya nak naik pokok, saya akan bagi 2 keping roti pada dia. Saya bagi 2 keping roti, saya ragah naik, saya curi. Kenapa? Saya percaya bila kita bantu orang, Allah bantu kita. Hala, Tuhan hantar jin, Allah hantar malaikat. Oh subhanallah, kalau pencuri dengan hadis ni cukup bagus. Cukup bagus. Cukup bagus. Jadi nak mencuri, pergi sedekah dulu. Tapi moral of the story, riwayat itu kita tinggalkan. Tapi moral dia apa dia? Allah membantu kita bila kita membantu orang. Subhanallah. Jadi sebenarnya bila kita kata bantu, jangan difikirkan orang yang kita bantu dan jangan difikirkan benda yang kita nak bantu itu habis. Kenapa? Allah akan membantu. Allah akan membantu. Ini adalah satu ikhwatul iman, satu tapak asas yang cukup penting. Makin kita bantu, kita mengharapkan al-aun, bantuan daripada Allah. Allah akan keluarkan masalah kita. Allah keluarkan. Lepas itu Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang mati, infak untuk Allah. Sedekah. Dalam hadis Nabi kata apa? Ubatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah. Ubatilah penyakit dengan sedekah. Nabi suruh bersedekah. Ada dinding neraka dengan kita. Subhanallah. Ikhwan, ini adalah beberapa anak muda. Anak muda. Macam Ashabul Kahfi. Mereka ini adalah belia-belia yang bekerja untuk Allah. Pasal itu saya merasakan, ikhwan, bila kita bekerja untuk Allah, kita boleh melihat dan merasa keajaiban ada depan mata. Subhanallah. Dan orang-orang yang membantu, oh subhanallah. Orang yang membantu kebaikan, Allah mengangkat. Allah mengangkat. Semua yang terlibat dengan bantuan itu, Allah mengangkat. Inilah satu usaha yang betul-betul buat mencari mardatillah. Orang kata, kita tadi nasihatnya Ustaz Luqman bagi, terutama bagi kat saya lah, dan Ustaz Yunus bagi. Ustaz Luqman kata tadi, putuskan hubungan kita dengan dunia. Putuskan. Putus. Satu kisah yang menarik Ustaz Luqman bawa tadi. Sangat menarik. Saya ingat sampailah. Kisah ini Ustaz Luqman cerita tadi. Satu orang ragih bukit. Ragih gunung. Tiba-tiba saya pendekkan kisah. Dia jatuh tergolek. Dia capai pada satu tali. Hati dia kata, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku. Tiba-tiba dia mendengar satu bisikan. Suara tu kata, gunting tali hang tu. Akai kata kalau gunting, gedebak mah jatuh. Mati ya. Maka dia tak mau gunting tali tu. Maka dia didapati mati, keras, sejuk, pegang tali. Sedangkan tapak kaki dia dengan tanah hanya ada 4
kaki saja. Yang seorang tu kata gunting, dia tak mau gunting, dia nak pegang dengan tali, dia tak mau pegang dengan Tuhan. Dia dengan lantai tu 4 kaki je. Ni berapa kaki? Ni mungkin 2 kaki. 4 kaki, 2 shilling ni. Kalau dia gunting, dia tak mati keras. Tapi kerana dia tak mau gunting, dia mati keras. Ini satu, cuba kita tengok Ustaz Luqman. Cuba tengok dia. Dia yang cerita kat saya tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah ikhwan. Saya belajar sesuatu. Kita gantung pada Allah, kita tolong orang kerana Allah, Allah akan tolong. Dan kita tidak tahu bantuan Allah akan datang dalam apa cara. Tidak tahu. Ustaz Luqman juga pernah cerita satu raja yang kudung tangan dia tu, jari-jari dia. Dia tapi tak boleh ceritalah. Kalau saya cerita jadi ceramah, bukan jadi majlis ICF. Tapi yang tu nanti Ustaz Luqman boleh cerita. Subhanallah. Jadi dunia telah membuktikan ikhwatul iman bahawa albir ini, khairat ini, kebaikan ini adalah kehidupan. Dan dunia telah menunjukkan orang bakhil, orang yang lokek ini, dia tidak bertemu dengan sakinah. Tidak ada. Orang bertanya di mana nak cari sakinah dalam harta. Infak, jumpa sakinah. Ilmu, nak bertemu dengan sakinah, infak ilmu. Hidup ini, nak bertemu dengan sakinah, kongsi dengan orang. Kalau kita hidup solo-solo, kita tak dapat sakinah. Kerana itu seluruh nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini, mai Ustaz Sabri, seluruh nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita ini, ikhwan, kongsi. Kita dapat sakinah. Tak kongsi, kita tak bertemu sakinah. Dan lagi satu ikhwatul iman, dalam melakukan kebaikan ini, saya beritahu pada diri saya dan kita semua, dalam melakukan kebaikan, kita tidak perlu menafikan kebaikan orang. Jangan kita nafikan. Walaupun kita kata dari segi fact, dari segi fakta, kebaikan yang kita buat ini agak dominan. Tapi jangan menafikan kebaikan orang buat, walaupun sikit. Tidak. Kenapa? Karena menerima itu adalah hak Tuhan. Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan kamu pelekeh walaupun benda tu kecil, asalkan dia ma'ruf. Apalah bantu. Dan jangan. Kita teruskan jalan dengan kebaikan dan jangan menafikan kebaikan orang lain buat. Kenapa? Bila kita nafikan, kita terputus dengan rahmat Tuhan. Salah satu yang menyerikan hidup ini adalah rahmat Tuhan. Kalau Tuhan tak membuka rahmat dia untuk kita, kita habis. Kita boleh duduk berjalan, boleh duduk makan, semua ni apa ikhwan? Darah naik turun dalam badan, semua ini kerja urusan Allah. Tak ada kena mengena dengan kita. Kalau ikut doktor lah, apa tak boleh buat? Air sejuk pun tak boleh minum. Makan mi tak boleh, kalori tinggi. Makan roti canai tak boleh, high kalori. Makan gula, brown sugar, white sugar, stevia sugar pun tak boleh. Habis nak minta ke darah apa? Tu duduk balik rokok tak berhenti lah. Yang tu dia. Subhanallah. Tetapi hidup diteruskan. Ini rahmat Tuhan. Ini rahmat Tuhan. Ini rahmat Tuhan. Dan saya teringat Ustaz Nan pernah sebut. Ustaz Nan, ni tu semua ni tu guru-guru saya belakang. Jangan main-main. Ustaz Nan pernah sebut, apa dia? Hari ini kita boleh buat baik kerana dulu kita pernah buat baik. Hari ini Allah bagi baik pada kita kerana dulu kita pernah buat baik. Subhanallah. Kita tak tahu 99 orang yang dia bunuh itu, dan kali ke 100 dia bunuh satu orang, apakah kebaikan dia? Tapi bila kita baca hadis, kita jumpa Abi Sa'id Al-Khudri kata, kebaikan dia ialah dia ingat Allah. Ingat Allah, ibu segala kebaikan. Pasal itu, a'inni ala zikrika. Tolong aku ya Allah, aku nak ingat hang. Satu orang dia boleh sebut nama Allah dengan ikhlas, ingat Allah. Itulah yang Allah Ta'ala kata, uzkurullah zikran kathira. Banyak benda kau boleh ingat tak ingat, tapi Allah kau kena ingat terlalu banyak. Lebih daripada mak bapak kamu. Oh subhanallah. Jadi kerana kita ada hati menolong orang, banyak ruang-ruang terbuka, pertolongan. Pakcik busu kita di Taiping, dia kena kanser, darah, leukemia. Masuk hospital tahun 2000, doktor kata
bagi 3 tahun. Lepas 3 tahun, buatlah wasiat. Habis, dia bukanlah kata putih asa. Doktor cakap, kita ada doktor. Nanti pergi hospital, jumpa doktor kita. Kita ada belakang doktor, pesakit, perawat, jururawat. Kita mana Farid? Kita ada Farid. Farid adalah wakil hospital. Jangan main-main. Semua ini lengkap dan melengkapi. Semua ini lengkap. Alhamdulillah. Kita adalah satu bangunan yang lengkap dan melengkapi. Jangan takut. Semua kita ada. Jangan takut. Alhamdulillah. Kontraktor, berapa kontraktor kita ada? Ada Ajizul, ada Pak Long, ada berapa kontraktor lagi? Korporat, IQ ni semua korporat. Jangan main-main. Walaupun saya pakai batik, saya bukan korporat. Ni batik ni ICS lah bagilah. Dia kata kena pakai batik. Kita pun punggah lah baju lama-lama. Dah kita pakai batik, seorang pun tak pakai batik. Tengok lah. Punya perkenal orang betul-betul. Subhanallah. Cuma Farid saja sama dengan saya. Kan? I love you Farid. Ikhwatul iman. Inilah nama dia, keluarga kita adalah one family in charity. Siapa pun nak buat baik, siapa pun. Maka di atas nak buat baik itu, Allah akan membuka bantuan demi bantuan. Teruskan kebaikan ini, teruskan. Setiap orang yang terlibat dalam kebaikan ada janji pembalasan dunia dan akhirat untuk Allah. Jangan ingat langkah kebaikan itu sia-sia. Tidak dan tidak dan tidak. Bagaimana kita membuka ruang daripada sempit kepada luas kepada orang demi Allah. Ada malaikat menyaksikan itu dan Allah akan berbuat demikian pada kita. Bila kita memerlukan bantuan Allah, kita tak tahu. Hari ini everything is okay. Easy come, easy go. Tomorrow tak tahu. Tak tahu. Kita bawa kereta, orang nak rompak kita, kita tak tahu. Kita tak tahu, ada orang boleh rompak kita. Dan alhamdulillah pencuri ni dia rompak dengan penuh kesopanan dan kesusilaan. Dia rompak kita dengan penuh kesopanan. Dia tak buat apa ke kita, cuma dia habaq cik ambil handphone ni nah. Dia habaq. Dia habaq. Dia pun pergi. Biar pergi kat dia lah nak buat lagu mana. Kita tidak tahu. Tetapi Allah tolong kita ikhwan. Subhanallah. Ada orang jatuh tergolek tengah jalan, motor masuk parit. Dia boleh bangkit, kaki tak patah, tak apa. Semua orang beri bantuan pada dia. Orang kata Masya Allah, mujur lori tak mai. Mujur orang kata. Bukan mujur, itulah bantuan Allah. Ada orang tak tergolek tepi jalan, lori main langgak dia. Tengok, Allah punya menyusun kehidupan. Kerana itu perbanyakkan kebaikan. Kebaikan kita buat banyak, bantuan Allah datang banyak, masalah kita keluar banyak. Kita tutup ruang kebaikan, subhanallah, Allah akan tutup daripada kita. Ikhwatul iman, apa yang antum buat ini adalah satu benda yang cukup besar. Allah sahaja akan memberi kebaikan pada antum semua. Teruskan kebaikan ini supaya diberkati Allah dunia dan akhirat. Saya rasa cukup dah dekat itu. Terima kasih. Supaya Allah memberi kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Satu nasihat daripada penasihat kita Al-Fadhil Ustaz Halim bin Hassan, cerita tentang kepentingan, tentang sifat tolong orang ni, insya-Allah. Al-Fadhil Ustaz kata kita jangan ragu-ragu lah. Bila kita bantu orang, Allah SWT pasti akan bantu kita. Benda tu kita kena simpan lah, tuan. Kita kena ingat. Ketika beri bantuan pada orang, kita ingat benda tu. Dan Allah pasti akan bantu aku, insya-Allah. Dan kita tak lupa juga mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Sobri kita yang baru sampai. Dan juga kita mengalu-alukan kedatangan Ustaz kita, Ustaz Yunus bin Zainal Abidin daripada Yayasan Ta'lim Kuala Lumpur. Jadi kita mintalah Ustaz Yunus kita, insya-Allah, beri sepatah dua kata nasihat kepada kita muda-muda ni, insya-Allah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia minta saya nasihat. Saya pun batch muda kat sebenarnya. Jadi tapi hakul muslim al muslim
Bila dia minta untuk nasihatkan, maka kita harus beri nasihat. Saya datang dari Kuala Lumpur dengan beberapa jemaah saya, dengan saudara Adi Negara daripada Al-Bushra. Mungkin siapa yang biasa dalam buku ni kenal lah Al-Bushra ni. Dia megahkan buku sunnah. Dan Yayasan Ta'lim ni satu pusat di Kuala Lumpur. Memang kami ada pengajian penuh, pagi sampai malam, 6 hari seminggu. Daripada kanak-kanak sampailah ke dewasa. Kelas tahfiz, kelas Quran, kelas tajwid, kelas talaqi, kelas taranum tak ada. Nah, talaqi apa semua ada. Kalau hadisnya ilmu hadis, apa syarah hadis semua, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, semua ada. Jadi kami pun masya-Allah rasa hebatlah. Oh, semua ada, kami ada, semua kitab semua kami dah belajar, mengkaji. Bila ada ngeng-ngeng lain kita perat. Sehari di negara kata, "Ustaz, apa kata kita setelah kita pergi jalan ke utara, kita pergi ziarah pusat-pusat sunnah di utara pula." Maka kami pun pergilah. Pertama pergi ke Perlis mula, Maqdis Ustaz Nasruddin. Bila tengok di Kuala Lumpur ni, kuliah ada masya-Allah, aircon ni sejuk macam ni lah. Hebat, dia ada projektor apa semua. Ustaz-ustaznya dibayar dengan bayaran yang sangat baik, selesa. Kalau parking tu dah disediakan tempat parking, ada valet pula kadang-kadang. Ustaz datang, "Ustaz, apa Ustaz naik ya? Kami buat valet, tolong buat." Dia macam 5 star punya kuliah. Dan bila kami pergi, kami tengok, masya-Allah, di Perlis Ustaz sungguh kata daif, tapi semangat nak perjuangkan sunnah tu, kita rasa terharu tengok. Kemudian bila kita tengok, masya-Allah, lain punya, mereka ada sedikit tapi kerja lebih. Kita di sana ada banyak tapi kerja kurang. Sedangkan kami di sana selalu belajar. Ulama salaf dulu kata apa? Bila Allah Ta'ala nak merahmati suatu kaum, Allah Ta'ala bagi mereka ini, Allah Ta'ala bila nak tak suka pada satu kaum, Allah Ta'ala akan bagi mereka banyak jidal tapi kurang amal. Banyak jidal, banyak berdebat, gaduh sana sini. Dia ni tak sunnah, dia ni sunnah, dia ni salafi, dia tak salafi, ini liberal, ini literalis, ini tak literalis. Apa semua duk gaduh tu je. Kerja dia buka Facebook, macam nak jawab orang ni, macam nak jawab orang tu. Jadi bila kami pergi dan bawa pula Ustaz ni, pergi kami datang ke tempat ICS ni, tengok subhanallah, sunnah ni bukan kerja tu je. Dan bila Allah Ta'ala suka pada satu kaum tu, Allah Ta'ala bagi mereka ni kurang berdebat dan suka beramal. Itulah hadis Nabi SAW dan hadis riwayat Tirmizi. Allah Ta'ala Nabi SAW menyebut, dia kata, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas." Orang beriman yang bercampur dengan manusia. Wa yasbiru ala adahum, dan bersabar di atas benda-benda orang bila campur orang awam macam-macam lah kan. Kita jumpa orang ni macam perangai. Wa yasbiru ala adahum ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah daripada orang yang duduk sendiri kemudian dia tak bersabar ke atas kaum dia. Kan kadang-kadang kalau kita duduk belajar kitab je, tapi tak campur orang, kita kata, "Oh, depa ni sesat." Oh, depa, kita jadi Kedah Blining pula, orang Kuala Lumpur. Mereka ni semua jadi sesat. Mereka ni tengoklah ni puat-puat, tak campur lah orang ni semua, nanti kita semua jadi sesat nanti. Nampak cara kita berfikir tu. Bila kita duduk dengan kitab tapi tak mengamalkan apa yang dalam tu. Kita belajar dalam hadis Nabi SAW. Ustaz sebut tadi, "Wallahu fil auni al-'abd makan al-'abd fil auni akhi." So Allah Ta'ala membantu hamba selagi hamba tu menolong ni. Kita belajar dalam Quran, kata dalam surah At-Taubah kan, Allah Ta'ala kata, "Al-mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Orang beriman lelaki dan perempuan ini awliya. Wali ni ialah yang kita cinta, kita sokong, kita tolong, tu wali. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Dia sangat kuat memuatkan. Mereka mengajak pada ma'ruf, mencegah munkar, mendirikan salat, bayar zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi bila kami datang ke sini, masya-Allah, itu ICS dengan golongan-golongan muda yang bersemangat. Sebab kami rasa subhanallah, banyak lagi kita kena belajar. Dan dinamika dakwah di sunnah di Penang ni kami pun nampak, masya-Allah, lain. Di Kuala Lumpur ada juga Ustaz Hussein Yi, kalau siapa kenal Ustaz Hussein Yi, dia Al-Khadim, masya-Allah, dia buat juga benda macam ni. Tapi dia lebih
dia buat sekolah tahfiz apa, tapi dia lain kat sini, lain sikit. Dia bertemu dengan masyarakat, campur apa semua. Dan memang kurang pun yang buat charity ni. Nak kata Islam dah kurang, yang sunnah lagi kurang. Jadi kami Yayasan Taklim, saya mewakili Yayasan Taklim dan sahabat-sahabat sekalian, mendoakan kejayaan. Dan apa saja bantuan sila bagi tahu kami. Yayasan Taklim dekat Taman Tun, yang datang kuliah berabus. Ferrari pun ada datang untuk kuliah, mana? Pergi kuliah bawa Ferrari. Dia datang naik, driver dia bawa apa semua, tolong bawa beg semua ni, escort dia naik atas semua. Kita pun dia Datin, Datuk sekian, silakan. Kenapa kipas ni? Oh, kita pun ya. Ya, sebab yang datang semua. Jadi beritahu kami, ICS, Baitul Ilm, Ibn Qayyim sendiri, Ibn Qayyim pun sokongan dia hebat. Sila bagi tahu kami di Kuala Lumpur, Yayasan Taklim sedia bantu apa saja bantuan yang diperlukan. Telefon kami, SMS kami, insya-Allah kami akan power semua orang kaya ni semua. Kami akan ambil duit dia, kami akan bawa sini. Bawa guide kat sini. Kita minta dia jual kereta dia tu, beli kereta kecil sikit, bagi seorang 1,000 ke, insya-Allah. Ini insya-Allah kami akan usahalah. Itu saja, tak ada apa lagi nak cakap. Dan kami barakallahu fikum. Wa nafa'anallahu bikum. Semoga Allah Ta'ala beri manfaat kepada kami semua dengan melalui tuan-tuan sekalian, dan kami telah belajar banyak dari tuan-tuan sekalian. Wallahu Ta'ala alam. Terima kasih kepada Ustaz Alim Hassan atas layanan yang baik juga pada kami di Penang ni, dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan mulakan Allah SWT. Tadi kita punya Ustaz Yunus cerita sikit tentang pengajian di sana, bagaimana sistem pengajian di bawah. Jadi kita pun kata Alhamdulillah lah, ada juga orang-orang yang macam tu nak mengaji. Kebanyakannya orang yang besar-besar ni susah sikit kan. Alhamdulillah Allah beri hidayah di bawah. Jadi untuk buang masa tuan, saya minta kita sama-sama lihatlah slide yang akan ditunjukkan oleh saudara Sobri kita, insya-Allah. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. جيل زيد وأسيد ومعاذ
ريض يا الطارش